Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Zamri dan ini berita wilayah. Berikut paparan berita utama. 572 kertas penamaan calon diterima Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi Pilihan Raya Umum PRU DUN ke-15 dan Pilihan Raya Kecil Parlimen Kuala Terengganu. Dan daripada jumlah itu, hanya satu kertas penamaan calon ditolak melibatkan calon DUN Kota Lama Kelantan. Untuk PRU DUN ke-15 dan PRK Parlimen P036 Kuala Terengganu, secara keseluruhannya, bilangan pertandingan mengikut penjuru adalah seperti berikut. 2 penjuru 181, 3 penjuru 51, 4 penjuru 13 dan 5 penjuru bagi DUN N34 Lunas Kedah. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut. Lelaki seramai 501 orang, wanita seramai 71 orang. Calon tertua yang bertanding pada PRU DUN ke-15 berusia 80 tahun, manakala calon termuda berusia 23 tahun. 252 pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya ditubuh bagi memantau semua aktiviti calon ketika berkempen. Proses penamaan calon bagi PRU DUN ke-15 dan PRK Parlimen Kuala Terengganu berjalan lancar dan terkawal tanpa sebarang insiden tidak diingini dilaporkan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razudin Hussein berkata, menerusi pemantauan polis Diraja Malaysia PDRM ke atas 173 pusat penamaan calon juga mendapati tiada sebarang provokasi dikesan daripada penyokong parti-parti politik serta individu yang bertanding. Polis juga membuat tinjauan menggunakan drone di 6 negeri yang akan digunakan untuk memantau perjalanan pada hari pengundian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpuas hati dengan proses penamaan calon yang berlangsung di 6 negeri dan pilihan raya kecil PRK Parlimen Kuala Terengganu hari ini. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH menasihati semua parti yang bertanding agar berkempen secara berhemah. Alhamdulillah, saya tengok proses baik, aman, teratur dan calon-calon kemukakan dengan baik dan insya-Allah kita adakan kempen secara yang tersusun dan sopan dan beradab. Terdahulu, Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir memberi sokongan kepada calon yang mewakili kerajaan perpaduan di kawasan Parlimen Gombak, Selayang dan Ampang melibatkan 9 Dewan Undangan Negeri DUN. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada Premier Sarawak Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor yang sudi hadir memberikan sokongan kepada calon-calon PH dan BN yang bertanding. Turut sama Setiausaha Agung Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Proses penamaan calon di 35 pusat penamaan calon Selangor berjalan lancar pada pilihan raya umum Dewan Negeri PRU DUN ke-15 kali ini. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amaruddin Syari yang juga penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Sungai Tua berdepan persaingan 3 penjuru. Dan insya-Allah dengan momentum perkerajaan perpaduan dan juga dengan persepakatan dan prestasi yang kita tunjukkan pada pencapaian 5 tahun lepas, kita berkeyakinan untuk mengekalkan momentum kemenangan kita di Gombak, mengulangi pencapaian kita selama 3 penggalian lepas. Cuma bezanya kali ini kita yakin juga akan membantu dan bersama-sama membantu kita daripada Barisan Nasional dan juga rakan-rakan kongsi kita dalam kerajaan perpaduan. Beliau berdepan calon Perikatan Nasional PN daripada PAS yang juga Setiausaha Dewan Pemuda PAS Muhammad Hanif Jamaluddin dan G. Suman yang bertanding atas tiket bebas. Sementara itu, kerusi DUN Gombak setia menyaksikan pertandingan 3 penjuru buat pengerusi Badan Perhubungan UMNO Selangor, Datuk Megat Zulkarnain Umardin, PN UMNO. Beliau akan bertemu penyandang Muhammad Hilman Idham, PN Bersatu dan calon bebas Muhammad Salim Muhammad Ali.
95 calon bertanding dalam PRU DUN Pulau Pinang. Majoritinya merupakan pertembungan 1 lawan 1. Salah satunya kerusi DUN N38 Bayan Lepas yang menyaksikan persaingan antara calon Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional. Dan untuk perinciannya bersama saya Syamimi Saripan di sana. Silakan. Baik, antara kerusi kontroversi sepanjang PRU DUN ke-15 berlangsung iaitu N38 DUN Bayan Lepas yang mana menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 antara penyandang kerusi DUN Bayan Lepas melibatkan Azrul Mahathir Aziz dari Pakatan Harapan sekali lagi bertanding dalam PRU DUN ke-15 kali ini. Meskipun beliau pernah memenangi kerusi ini pada PRU ke-14 lalu, namun ini tidak menjadikan laluan mudah untuk beliau bagi mendapatkan ataupun merebut kerusi N38 DUN Bayan Lepas. Beliau bakal menandingi lawannya iaitu dari Perikatan Nasional, Datuk Dominic Lau di kawasan ini, yang mana sebelum ini pencalonan calon dari Perikatan Nasional ini pernah mengundang kontroversi apabila beliau kawasan ini mempunyai 64% penyokong Melayu yang mendapat tentangan ataupun bantahan keras dari penyokong PAS di kawasan ini. Untuk makluman anda, sepanjang proses penyamaan calon pagi tadi berlangsung dengan lancar sekali, yang mana PDRM telah pun mengerahkan seramai 94 anggota untuk mengawal keselamatan dan juga keselamatan pengundi dan juga penyokong-penyokong yang hadir memberi sokongan kepada kedua-dua calon. Pertemuan ataupun pertarungan 1 lawan 1 ini juga pastinya menarik untuk menyaksikan sentimen pengundi di kawasan ini yang majoritinya merupakan kaum Melayu di kawasan ini. Dan secara spesifiknya di N38, statistik menunjukkan lebih 39,000 pengundi berdaftar sebagai pemilih yang terlibat dalam pilihan raya umum DUN ke-15 kali ini. Dan untuk makluman anda juga, di N38 ini merupakan DUN di bawah Parlimen Bayan Lepas, merupakan DUN di bawah Parlimen Balik Pulau yang turut melibatkan 2 DUN lain iaitu DUN Teluk Bahang dan Pulau Betong, yang mana secara keseluruhannya keseluruhan jumlah majoriti pengundi di kawasan ketiga-tiga DUN ini akan melibatkan lebih 81,000 pengundi berdaftar. Dan saya kira itu saja perkembangan dari N38 DUN Bayan Lepas. Saya Syamimi Saripan, yang sahih di RTM. Syamimi, terima kasih atas perincian itu. 36 kerusi DUN dipertandingkan di Negeri Sembilan. Antara kerusi tumpuan, DUN Sikamat yang berdepan pertembungan 4 penjuru. Pakatan Harapan PH sekali lagi mencalonkan penyerang kerusi Datuk Seri Aminuddin Harun. Manakala Perikatan Nasional PN Ahmad Raihan Muhammad Hilal serta 2 lagi calon bebas, Bujang Abu dan Muhammad Hafiz. Kita bertanding, kita tetap tahu bahawa itu pertandingan, kita tahu ada risiko, dan saya akan terus bekerja bagi memastikan kemenangan ini, insya-Allah. Pada PRU ke-14, beliau berjaya memenangi kerusi berkenaan dengan majoriti 3,413 undi dalam saingan 4 penjuru. Di DUN Rantau menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 antara BN dan PN. BN mencalonkan penyerang kerusi Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan, manakala pencabarnya Rosmal Malaka. Selain itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke bertanding di DUN Jenah. Anthony yang merupakan penyerang kerusi di cabar calon PN iaitu Ketua Kampung Jenah Rosmadi Arif. Ada semangat yang positif. Jadi sama-sama kita meraihkan demokrasi dan kita mengadakan kempen pilihan raya ini dengan aman, dengan tertib, dan yang paling penting kita mempertahankan sistem demokrasi negara kita. Pada PRU ke-14, Anthony menang majoriti 1,155 undi dan menewaskan 2 pencabar yang lain. Di DUN Petang juga menyaksikan pertembungan 1 lawan 1. BN sekali lagi mencalonkan penyerang kerusinya Datuk Seri Jailuddin alias pencabarnya dari PN Aminuddin Hassan merupakan pesara guru.
Manakala di Dun Paroi menyaksikan pertemuan 3 penjuru, PH kemukakan calon baharu dari Amanah, Nurwani Ahmad. Pencabarnya Kamarul Rizwan Muhammad Zain dari PAS. Satu lagi calon bebas Muhammad Syakir Fitri Sadri. Kempen secara bersemuka mahupun menerusi platform media sosial mula dipergiat calon-calon yang bertanding pada PRU DUN ke-15. Bagi perkongsiannya di seremban kita bersama-sama Nur Ashikin Harun. Baik, terima kasih. Telah selesai pun proses penamaan calon pada pagi tadi dan ia sekaligus membolehkan calon-calon yang bertanding pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN ke-15 untuk mula berkempen dan mendekati masyarakat di kawasan masing-masing. Di Negeri Sembilan, sebanyak 36 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN dipertandingkan yang sebelum ini disandang 20 kerusi dari Parti Pakatan Harapan dan 16 kerusi dari Barisan Nasional. Dan mereka calon-calon yang akan bertanding ini mula mempergiat kempen mereka secara bersemuka mahupun menerusi platform dalam talian, dan ada juga jika kita dapat lihat sepanduk-sepanduk telah mula didirikan bagi meyakinkan pengundi mereka. Dan jika dapat saya kongsikan pergerakan antara calon muka baharu dari Pakatan Harapan di kawasan DUN N25 Paroi, Nurwani Ahmad ketika ini dijadual sedang melawat ke pusat daerah mengundi di Taman Tuanku Jaafar Senawang, Taman Pinggiran Senawang dan juga Kombok Permata. Sementara itu juga calon muka baru dari Barisan Nasional di kawasan N09 Lengging, Muhammad Asna Amin juga dijadualkan mengadakan ziarah kasih ke Kampung Rawa pada petang ini. Dan dalam pada itu calon Pakatan Harapan bagi kawasan DUN N13 Sikamat, Datuk Seri Aminuddin Harun malam ini dijadual mengadakan ceramah jelajah madani di tapak parkir Pusat Perniagaan Taman Megawi Sikamat pada pukul 8.30 malam nanti. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan sementara ini dari Negeri Sembilan, yang sahih hanya di RTM. Di Terengganu, proses penamaan calon di 32 Dewan Undangan Negeri DUN dan 1 Parlimen menyaksikan hanya 2 kerusi DUN dipertandingkan 3 penjuru, manakala bakinya adalah 1 lawan 1. 2 calon wanita juga masing-masing dipertahankan PAS DN15 Ladang dan PKR DN22 Manir. Syazwani Samsu melaporkannya. DUN Kijal dijangka menjadi tumpuan apabila pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Datuk Seri Ahmad Said yang juga penyandang pada PRU ke-14 bakal berdepan dengan Senator Datuk Razali Idris dari Bersatu yang bertanding di bawah Gabungan Perikatan Nasional. Pada PRU lalu, Datuk Seri Ahmad Said menang dengan majoriti 1,265 undi. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar pula sekali lagi mempertahankan kerusi N19 DUN Ru Rendang yang dimenanginya pada PRU ke-14 dengan majoriti 6,026 undi. Bagaimanapun, buat pertama kalinya calon amanah Suhaimi Sulaiman diletakkan di Ru Rendang yang tradisinya ditandingi UMNO dan PKR. Pertandingan 3 penjuru menyaksikan pertembungan penyandang DUN Datuk Nawi Muhammad dari Barisan Nasional, Muhammad Husaimi Husin dari Bersatu dan seorang calon bebas iaitu Dr. Che Harun Kamaria di N04 Hulu Besut. Buat pertama kalinya, Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda menampilkan pengarah pilihan raya merangkap ketua penerangannya Lukman Long sebagai calon di N14 DUN Bandar yang turut menyaksikan pertandingan 3 penjuru bersama Barisan Nasional dan PAS. Penyandang DUN N11 Seberang Takir yang juga bekas Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman yang disebut-sebut sebagai calon Menteri Besar selain Datuk Seri Ahmad Said akan bertemu calon Bersatu Khazan Cik Mat yang merupakan bekas Exco Kerajaan Negeri. Pada PRU ke-14 lalu, kesemua 32 kerusi DUN dipertandingkan 3 penjuru melibatkan Barisan Nasional, PAS dan PKR. 22 kerusi dimenangi PAS manakala bakinya Barisan Nasional.
Selepas tidak merayu terhadap keputusan petisyen Mahkamah Pilihan Raya yang membatalkan kemenangan bagi Parlimen Kuala Terengganu, bakal diadakan serentak dengan PRU DUN ke-15 pada 12 Ogos depan bersama 32 DUN adalah pertandingan yang menyaksikan calon PH dari PKR, Azan Ismail, bertemu penyandang dari PAS, Dato' Ahmad Amzad Mohamad. Sazwani Samsu, RTM. 97 calon berentap dalam PRU DUN Kelantan. Pagi tadi, Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi hadir memberikan sokongan kepada calon Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH Kelantan di Kolej Vokasional Pasir Mas, Bunud Susu Pasir Mas. Beliau bersama penyokong BN PH tiba di kawasan Kolej Vokasional Pasir Mas pada 8.55 pagi. Antara 3 calon yang akan bertanding merebut kerusi Dewan Undangan Negeri DUN adalah Nur Hariri Muhammad Nur yang mewakili BN bagi DUN Tendong, Rushdan Mustafa Amanah Bengkalan Pasir dan Zahri Omar BN Meranti. Datuk Seri Ahmad Zahid turut dilihat memberikan kata-kata semangat kepada ketiga-tiga calon berkenaan. Terdahulu beliau bersama ratusan penyokong mengiringi calon sejauh 300 meter disertakan alunan selawat. Baik saudara, ini pula di Kedah, kesemua 36 kerusi dipertandingkan pada PRU DUN ke-15 yang melibatkan 83 calon dari pelbagai parti politik. Antara kerusi tumpuan, DUN Pedu menyaksikan pertembungan 1 lawan 1. BN mempertaruh pengerusi BN Kedah, Datuk Seri Mahsir Khalid. Beliau juga bekas Menteri Besar di cabar calon PN iaitu Muhammad Razi Mat Amin. InsyaAllah momentum sebelum penamaan calon ini dah nampak ada kesan yang positif dan sokongan daripada akar umbi nampak ada perubahan. Jadi saya nampak ada trend yang positif lah untuk BN dan juga PH. Seramai 28,586 orang pemilih layak mengundi di DUN Pedu. Manakala di DUN Kuala Nerang, PH pertaruhkan Rizwan Abu Bakar untuk mencabar penyandang kerusi dari PN Munir Elias Muhammad Yusof Zakari mewakili PN. Seramai 31,287 orang pemilih layak mengundi bagi DUN Kuala Nerang. DUN lunas pula persaingan sengit apabila menyaksikan pertembungan 5 penjuru. PH mempertaruh Syamsul Anwar Abdullah manakala PN mencalonkan Khairul Anwar Ramli. 3 calon bebas lain, Rajendran Rada Rajan, Rachadram Sipayan dan Pani Salvan Supiah. Lagi kerusi tumpuan di DUN Belantik menyaksikan pertembungan 1 lawan 1. PH petaruh Mazli Saipi merupakan timbalan Ketua Amarah Kawasan SIG dan pencabarnya Ahmad Sulaiman dari PN. Terus setia bersama berita wilayah selepas ini, kita akan ada laporan cuaca.
Bertemu kembali. Seterusnya kita ikuti laporan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Malaysia Wan Muhammad Hafiz Hussein. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini kita lihat terlebih dahulu paparan carta angin. Buat masa kini rantauan gerita menerima pengaruh angin daripada arah baratan dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam. Tetapi di kawasan latitude yang lebih tinggi ini angin bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan pastinya ketinggian ombak boleh mencapai 3.5 meter. Justru itu Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang setelah bergelora kategori pertama di kawasan perairan Phuket, Condor, Reef North, Lalayang, Palawan dan juga Labuan, yang mana dalam tempoh ini ianya adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan rekreasi laut, dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 3 Ogos 2023. Jadi pada orang ramai diharapkan sentiasa peka dan juga cakna dengan amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baik, seterusnya kita akan beralih ke paparan gemerada. Seperti diramalkan pada hari ini keadaan cuacanya kurang hujan. Kebanyakan negeri buat masa kini dalam keadaan yang agak mendung, walau bagaimanapun masih lagi ada beberapa tempat yang mengalami keadaan cuaca lembap seperti hujan dan juga ribut petir di 1-2 tempat. Negeri yang terlibat adalah di bahagian utara iaitu di negeri Pulau Pinang dan juga di bahagian selatan di negeri Kedah. Begitu juga di bahagian timur di negeri Pahang yang melibatkan daerah Pekan, Rompin, begitu juga di daerah Mersing di negeri Johor. Baik, hujan yang berlaku ini kita jangkakan ianya akan beransur reda sedikit masa lagi. Negeri lain tiada hujan pada ketika ini. Dan pada sebelah malam nanti kita menjangkakan keadaan cuaca lembap akan berlaku di negeri Kelantan dan juga di bahagian utara di negeri Terengganu pada malam nanti. Di negeri-negeri lain pada malam nanti insya-Allah kita menjangkakan keadaan kekal dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan yang agak mendung. Di negeri Sabah dan juga Sarawak juga dalam keadaan baik, tiada hujan berlaku di kedua-dua negeri, di hampir ke semua bahagian. Dan pada malam nanti juga kita menjangkakan keadaan cuaca tiada hujan bagi ke semua bahagian di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun anda boleh layari Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube kami. Baiklah, sebelum pisah kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. PRU DUN Selangor ke-15, adakah anda salah seorang pengundi? Segera semak daftar pemilih melalui MySPR Semak. Melawasi namanya bukit, indah bermain di pandang mata. Badan dihayun. Inilah masanya. Orang Selangor, pilihan di tangan anda. Yang sahih di RTM. Pengendali platform media sosial memperketat garis panduan komuniti penggunaan sepanjang tempoh berkempen. Langkah dilaksana bagi mengelak pelanggaran undang-undang, terutama salah laku membabitkan 3R. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, pemantauan turut diperhebat PDRM serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Pihak berkuasa sangat sedia untuk mengambil tindakan. Malah
media sosial, pengusaha ataupun platform media sosial ini juga telah mengetatkan community guideline ataupun garis panduan komuniti mereka untuk elak daripada konten yang tidak patut dimuat naik, disebarluaskan. Pihaknya menjangkakan platform media sosial menjadi lebih rancak, terutama menjelang hari pengundian 12 Ogos nanti. Seorang lelaki dipercayai cuba menerbangkan drone di kawasan pusat penamaan calon di Pendang Kedah ditahan. Terus disita alat penerbangan terbabit. Menurut Ketua Polis Kedah, Datuk Fisul Saleh, suspek yang dicukup berusia 24 tahun. Dia dipercayai cuba menerbangkan drone di atas penyokong sewaktu proses penamaan calon berjalan. Kes ini kita tengok, kita akan di bawah Seksyen 143 Peraturan Penerbangan Awam 2016, dan kita akan refer kes ni ke Caam, ya. Dan ianya akan, kalau kita tengok ianya melibatkan kecederaan, kita juga akan siasat di bawah undang-undang yang lain yang ada, ya. Beliau berkata demikian pada sidang media di IPK Kedah. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Projek menaik taraf infrastruktur melibatkan kawasan tepian sungai dari Brook Dockyard sehingga ke 1 akan dimulakan tahun ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Upeng berkata pelaksanaan projek berkenaan yang dijangka mengambil masa 4 tahun untuk disiapkan dianggarkan menelan kos berjumlah RM160 juta. Datuk Patinggi Abang Johari memaklumkan Kerajaan Sarawak akan menyalurkan peruntukan awal sebanyak RM10 juta untuk projek tersebut. Brook Dockyard yang dibangunkan menjadi pasar sentral sedang dilaksanakan dan hampir siap. Beliau berkata demikian pada perasmian bangunan pertubuhan anak seni Bandar Shah Kuching PASBK di Kuching. Bangunan yang dibina pada Oktober 2020 itu siap sepenuhnya pada 31 Ogos 2022 dengan kos RM2.2 juta. Pembangunan gedung Isthmus yang sudah dalam pembinaan dijangka melonjakkan sektor perusahaan kecil dan sederhana PKS di gedung. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata projek pelbagai kemudahan ini turut melibatkan pembinaan jaringan jalan raya baharu yang mendekatkan gedung dan bandaraya Kuching. Jarak itu dijangka akan merancakkan sektor PKS di gedung. Gedung Kitchen bertujuan untuk membantu mempromosi produk-produk usahawan tempatan di Sarawak. Datuk Amar Awang Tengah berkata demikian pada Pesta Gedung Anjuran Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak (MYSED), Pejabat Daerah Gedung dan Majlis Daerah Simunjan di Gedung. Jambatan Tondong Sebuku di Bau telah mencapai 80% siap. Timbalan Menteri Pengangkutan Sungai dan Laut Datuk Henry Jinak berkata, dengan kerja kajian teknikal dan pemasangan tiang telah lengkap, beliau optimis jambatan itu akan dibuka tidak lama lagi. Datuk Henry memaklumkan projek yang menelan kos RM10.5 juta itu mengalami kelewatan akibat struktur tanah yang mempunyai aktiviti yang menyukarkan kerja-kerja pemasangan tiang jambatan ke dalam sungai. Projek yang bermula pada tahun 2019 itu dijangka akan memanfaatkan lebih 50,000 pengguna jalan raya. Datuk Henry berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Hari Sambutan Jagoi di Bung Jagoi Bau. Acara Lumba Berbasikal Kuala Baram 2023 yang diadakan pada 29 dan 30 Julai 2023 telah membuka peluang pelancongan kepada Bandaraya Miri untuk diperkenalkan ke peringkat antarabangsa. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting berkata, acara Lumba Basikal itu semakin popular dengan penyertaan 1,020 peserta dari 12 buah negara termasuk Malaysia pada penganjuran kali kedua tahun ini. Ia telah membuktikan sambutan
sambutan adalah menggalakkan berbanding 400 peserta pada tahun lepas. Datuk Sebastian memberitahu penganjuran acara ini merupakan langkah untuk mempromosikan Miri sebagai destinasi baharu di Malaysia dan juga antarabangsa. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada Karnival Lumba Basikal Kuala Baram Cycling Race 2023 di Kuala Baram Miri. Perlumbaan berbasikal Kuala Baram 2023 merupakan salah satu inisiatif Majlis Padaraya Miri dalam mempromosikan gaya hidup sihat yang memberi tumpuan kepada peningkatan kualiti hidup kesejahteraan rakyat Miri. PRU Don Kelate ke-15, adakah anda salah seorang pengundi? Nak cek mana daftar pemilih tu? Ceklah di MySPR Semak. Ini tempat kita, Kelate bumi bertua, tinggal pusaka banyaknya sejarah. Inilah masanya. Orang Kelate pakat tubik ngundi belaka. Yang sahih hanya JATM. Baik saudara, berita wilayah diteruskan dengan perkembangan dari negeri Sabah. Daerah Kota Belud yang terletak berdekatan kaki Gunung Kinabalu berpotensi dijadikan sebagai destinasi pendidikan khususnya berkaitan biodiversity. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSOP, Datuk Iwan Benedict berkata ini kerana kawasan tersebut kaya dengan flora dan fauna serta penduduk yang mempunyai pengetahuan tradisi yang luas. Datuk Iwan yang juga adun kedamaian berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Biodiversity Sedunia 2023 di Kota Belud. Jelasnya, pemilihan Kota Belud sebagai lokasi sambutan berkenaan amat signifikan dalam usaha memberi kesedaran kepada masyarakat setempat sama-sama menggalas tanggungjawab memelihara kepelbagaian hayat yang meliputi pelbagai spesies tumbuhan dan haiwan. Program yang penting untuk memberi kesedaran kepada masyarakat kedamaian khususnya dan rakyat Sabah amnya untuk sama-sama kita menjadi sebahagian daripada tanggungjawab untuk memastikan biodiversity kita di seluruh Sabah terus terpelihara. Datuk Iwan berkata usaha seumpama diharap dapat mengekalkan khazanah alam semula jadi yang dimiliki untuk warisan generasi akan datang. Seramai 100 Muslimah dari agensi awam negeri dan persekutuan serta badan bukan kerajaan NGO keagamaan menjayakan Majlis Bacaan Yasin Yayasan Nur Johar YNJ di Dewan Masjid Daerah Sandakan. Ia bersempena lawatan amal isteri yang di-Pertuan Negeri Tuh Puan Nur Lidah Tan Sri RM Jasni yang juga penaung YNJ ke Sandakan dan Beluran. Berucap dalam majlis tersebut, Tuh Puan Nur Lidah berkata program seumpama ini dapat mengeratkan ukhuwah dan silaturahim umat Islam, malah melambangkan kebersamaan dalam mengangkat kebudayaan bacaan Al-Quran. Justru umat Islam disaran mengembleng tenaga memartabatkan kitab suci itu dan memahami isi kandungannya untuk dijadikan panduan selain melibatkan anak-anak muda dalam aktiviti berkenaan. Tuh Puan Nur Lidah terus mengajak umat Islam agar memanfaatkan ledakan teknologi masa kini yang mempermudah masyarakat mengakses pembelajaran Al-Quran melalui telefon pintar. Semua agensi agama di Sabah disaran memupuk nilai kebersamaan demi menjaga kemaslahatan ummah. Ia sejajar matlamat hijrah yang diperjuangkan baginda Nabi Muhammad SAW yang mementingkan nilai perjuangan, pengorbanan dan persaudaraan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang juga Esko Pendidikan dan Hal Ehwal Agama Islam, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, semua pihak juga perlu berganding bahu merealisasikan aspirasi negeri di bawah Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ dengan mengukuhkan semangat persaudaraan. Beliau berucap demikian dalam pelancaran sambutan Ma'al Hijrah Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim Sabah di Madinah Masjid Bandaraya Kota Kinabalu.
Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram. Datuk Rifin juga berharap semua agensi kerajaan negeri dan persekutuan menggarap tema sambutan Ma'al Hijrah Perpaduan Teras Malaysia Madani dengan mengukuhkan semangat toleransi dan persaudaraan dalam kalangan kaki tangan. Universiti Malaysia Sabah UMS menerima 347 lagi pelajar baharu bagi sesi 2023 dan 2024. Dan daripada jumlah itu, 239 dari Sabah, 82 daripada Semenanjung, 23 dari Sarawak dan 3 daripada wilayah Persekutuan Labuan. Pelajar baharu ini melibatkan dua program iaitu Asasi Sains dan Asasi Teknologi. Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mat Mansur berharap pelajar memanfaatkan peluang melanjutkan pengajian dengan meraih kecemerlangan bukan sahaja dalam bidang akademik malah kemahiran insaniah. Beliau berucap dalam majlis lafaz ikrar dan aku janji pelajar baharu Minggu Suai Mesra Asasi UMS sesi 2023-2024 di Dewan Resital UMS Kota Kinabalu. Sebab yang pertama memang dekat dengan family, and also UMS dia masuk dalam top 10 fasiliti yang terbaik di Malaysia lah. Okay, jadi UMS ni ada banyak lecture yang bagus-bagus juga, jadi saya berharap untuk menyambung dalam medik di sini. Terus saya tahu ini macam salah satu universiti yang memang terbaik di Sabah, jadi sebab itu saya pilih apa? UMS. PRU dan Pulau Pinang ke-15, betulkah hampa ni salah seorang pengundi? Hampa tahu ke tak ni? Hampa boleh cek data pemilih hampa dekat MySPR Tema. Inilah masa dia orang Penang. Pilihan di tangan hampa nah. Jangan doa raplah-raplah. Jom lekas kita pergi undi. Sahih di RTN. Polis Port Dickson menasihatkan orang awam tidak melakukan sebarang provokasi sepanjang tempoh kempen PRU DUN ke-15 yang sedang berlangsung. Ini bagi memastikan keselamatan serta keamanan dalam kalangan masyarakat. Polis juga akan menjalankan pemantauan sehingga hari mengundi pada 12 Ogos nanti. Untuk maklumat semua, pada pagi ini pihak Ibu Pejabat Polis Daerah Port Dickson telah mengatur gerak seramai 25 pegawai dan juga 216 anggota yang telah ditempatkan di 5 lokasi yang berbeza mengikut pecahan DUN di daerah Port Dickson. Di Port Dickson kita ada 5 DUN telah yang mana Linggi adalah merupakan salah satu DUN dan juga tempat penamaan calon pada pagi ini. Dan untuk penugasan tersebut saya telah memastikan perancangan-perancangan telah dibuat terlebih awal dan kita juga telah bekerjasama sebenarnya dengan pihak kedua-dua menyokong daripada parti PH dan BN dan juga daripada PN sendiri. Dalam usaha meningkatkan pertahanan di perairan Selat Melaka dan Laut Cina Selatan, Maritim Malaysia bekerjasama dengan dua lagi agensi negara jiran, iaitu Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Bakamla dan Singapore Police Coast Guard SPCG, sekaligus memperkukuh semangat persatuan negara-negara Asia Tenggara ASEAN agar tidak mudah dipengaruhi oleh negara-negara luar. Persefahaman itu juga akan dapat mempercepatkan proses koordinasi, terutama melibatkan operasi pencarian. Tetapi kerjasama secara latihan tu banyak. Kita ada buat Pakor, Optima, kita ada buat RV bersama dengan aset-aset Bakamla, kita ada Search and Rescue, SAR Malindo, kita ada. Dan begitu juga dengan pihak Singapura, kita pun ada buat pertemuan kapal dan bot
daripada aset Singapura dan Malaysia di sekitar perairan Selat Johor dan juga di kawasan Tuas. Macam Pakor Optima setahun 2 kali. 2 kali. Search and Rescue SAR Malindo kita buat setahun dalam bersama dengan Basarnas setahun sekali. Selain itu ada hal penting, kita sudah melaksanakan information sharing. Jadi saling berbagi informasi tentang situasi keamanan laut. Dan saya menghormati kedaulatan Malaysia, saya menghormati kedaulatan Singapura. Dan kita semua saling menghormati dan saling membantu di sini. Dan ini contoh faktual, real, bagaimana betul-betul bisa dilaksanakan. So I'm very happy to know that there's a very successful cooperation between MMEA and Bakamla for this particular issue. Hopefully, we can work together in future to enhance the safety for the maritime community in this region. Sebelum ini, Minerality Malaysia menerima penghargaan dari Bakamla atas kerjasama menahan sebuah kapal tangki berdaftar dari Iran disyaki melakukan peminahan minyak mentah secara haram pada Julai lalu. Pakaian tradisional kebaya akan diangkat sebagai warisan tidak ketara untuk diiktiraf di bawah Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Ke arah usaha itu, perjalanan telah dibuat menerusi kategori Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity bagi tahun ini. Tetapi Malaysia as a whole untuk kita meningkatkan lagi aset budaya warisan tangible heritage di Malaysia dan juga di mata dunia, insyaAllah. Kita rasa ini salah satu cetusan yang baik untuk kita ketengahkan Melaka dan juga selepas ini kita akan panjangkan ke negeri-negeri berkaitan yang mana Malaysia as a whole mempunyai kaya dengan budaya warisan. Tambahnya, Malaysia antara 5 negara bagi mengiktiraf pakaian tradisional berkenaan selain Thailand, Indonesia, Brunei dan Singapura. Kementerian Pelancongan Seni dan Kebudayaan MOTEK memperuntuk dana tambahan RM5 juta kepada Kerajaan Negeri Melaka bagi mempromosi serta menjalankan pelbagai aktiviti sempena Tahun Melawat Melaka 2024. Ini termasuk menaik taraf bangunan bersejarah di sekitar Bandar Hilir dalam usaha menambah lagi perkhidmatan pelancongan. Peruntukan tambahan sempena Tahun Melawat Melaka iaitu bajet promosi lah. Bajet promosi ini termasuk program dan juga acara-acara yang kita akan buat dalam tahun ini sempena untuk mempromosikan Tahun Melawat Melaka. Kita ini adalah untuk memelihara dan menggegarkan kawasan UNESCO. Maknanya bangunan-bangunan dan juga yang terdapat dalam kawasan UNESCO lah. Contohnya di kawasan Bandar Hilir itu, ini semua peruntukan ini khas untuk kawasan UNESCO. Antara bangunan akan dinaik taraf, bangunan Mahkamah Lama, bangunan Stud House dan Bukit Melaka. Sebelum ini, Melaka menerima RM25 juta dari MOTEK bagi melaksanakan program pemeliharaan tapak warisan dunia yang diiktiraf Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Selain di Melaka, program semarakan seni budaya akan diperluas ke negeri lain dalam usaha memartabatkan warisan negara. Inisiatif Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN itu akan memperkenalkan identiti seni dan budaya yang melambangkan negeri terlibat. Lagi 4 program yang sama akan dianjurkan di negeri-negeri yang lain. Antaranya kita akan adakan di Kedah, kita akan adakan di Johor, kita akan adakan di Perak dan juga di Negeri Sembilan. Itu adalah usaha kita untuk menyemarakkan seni budaya di negeri yang berkaitan. Dan saya rasa platform ini adalah platform yang terbaik. Dalam masa yang sama, kita juga memastikan kesenian negeri yang berkaitan dapat dinaikkan dan dibermartabatkan dan juga dapat ditonton oleh masyarakat setempat dan juga pelancong luar negara. Beliau ditemui selepas merasmikan Festival Merakyatkan Seni Budaya. Program dengan konsep Kenduri Muhibah itu melibatkan kira-kira 300 jemputan, termasuk masyarakat Baba dan Nyonya Melaka. Anda mungkin salah seorang pengundi PRU Dun Nogoi 9.5 boleh?
Jangan lupa semak tompek dan saluran mengundi anda doket My SPR Semak. Orang-orang Negeri Sembilan, jangan lupa tanggungjawab kita. Ingat, satu undian boleh mengubah masa depan kita. Yang sahih di RTM. Hai. Temui saya S to the O to the N to the I to the Seasonic dalam H-Click edisi 29 dan 30 Julai di TV1 dan saluran berita RTM. RTM, teman setia anda. Bertemu kembali. Polis Ipoh sedang mengesan 5 individu yang terlibat dalam pergaduhan di jalan raya di Tanjung Rambutan, Ulu Kinta pada Khamis lalu. Pergaduhan menggunakan rotan terbabit tular menerusi aplikasi WhatsApp. Ketua Polis Daerah Asisten Komisioner Polis Yahya Hassan berkata, siasatan awal mendapati insiden berlaku pada pukul 5.30 petang dan punca kejadian masih disiasat. Kes disiasat Seksyen 148 Kanun Keseksaan iaitu merusuh dengan menggunakan senjata. Orang ramai mempunyai maklumat boleh hubungi nombor telefon tertera bagi membantu siasatan. Stesen Penyidikan Perkhidmatan Air memperkenalkan 4 fasiliti pelancongan baru iaitu Denai Shenerai, tapak campervan Jati dan chalet Kesinai serta sebuah bengkel lari bagi menghasil produk dari kayu jati. Fasiliti tersebut menyokong usaha kerajaan negeri menjadikan Perlis sebagai tumpuan pelancong. Lokasi pelancongan di stesen pendidikan itu turut dimasukkan ke dalam peta pelancongan negeri Perlis. Ketua Pengarah FRIM Dr. Ismail Palan berkata, kesemua kemudahan iko pelancongan di stesen itu berkonsepkan alam semula jadi dan melibatkan elemen pendidikan. Pembangunan itu hasil dana daripada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya serta Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim berjumlah lebih RM450,000. Dalam proses ataupun penyediaan melawat negeri Perlis 2024-2025. Tadi kalau kita dengar disasarkan 3.5 juta masyarakat pelancong ke datang negeri Perlis pada 2 tahun hadapan inilah. Kita tak ada sasaran yang kita tetapkan, tapi kita harap peningkatan yang signifikan lah. Beliau memaklumkannya pada majlis perasmian fasiliti pelancongan di Institut Pendidikan Perhutanan Malaysia Perkhidmatan Air yang disempurnakan Menteri Besar Muhammad Shukri Ramli. Pembinaan litar go-kart di Universiti Malaysia Perlis UniMaps bukan sekadar sebagai aktiviti riadah. Sebaliknya, bagi membolehkan pelajar universiti berkenaan meningkatkan pembelajaran mereka yang berteraskan kejuruteraan, seterusnya membolehkan mereka lebih arif berkaitan industri berkenaan. Menurut Ketua Pusat Kecemerlangan Automotif dan Motorsport UniMaps, Profesor Dr. Syariman Abu Bakar, litar berkenaan juga digunakan bagi tujuan uji kaji otomotif pelajarnya dan pihak industri. Melalui aktiviti itu juga membuka peluang pelajar untuk mendalami dengan lebih dekat bidang otomotif dan permotoran. Pendedahan awal menarik minat pelajar-pelajar dan juga komuniti di sekeliling UniMap dan juga di seluruh Malaysia supaya mereka berminat dalam teknologi seperti teknologi otomotif teknologi dan juga kejuruteraan. Jadi kita ingin menggalakkan melalui pelajar apabila dia datang bermain go-kart dan seterusnya ia mempunyai minat untuk dalam teknologi sukan pemotoran dan seterusnya otomotif dan seterusnya menjadi engineer-engineer otomotif yang tersohor di Malaysia dan juga di luar negara. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Poh Putra Perlis. Litar berkenaan juga berukuran 1.2 km di mana merupakan litar kekal dan satu-satunya litar go-kart di Perlis. Yayasan Khair Ummah Antarabangsa IKAF dengan kerjasama UMNO bahagian Kangar melaksanakan program ziarah bela rakyat CARE. Satu pendekatan pemimpin setempat mendekati masyarakat bagi menyelami kesusahan dan dugaan yang mereka hadapi serta mencari penyelesaian bagi mengharunginya.
Program dilaksanakan secara mingguan dengan menjelajah ke segenap kawasan Dewan Undangan Negeri bagi Parlimen Kanga. Sejak dilaksanakan Mac lalu, ia berjaya mendekati lebih 120 keluarga. Dan menerusi program itu, keluarga yang disantuni dapat meluahkan masalah dihadapi sebelum dirujuk kepada agensi berkaitan. Jadi saya mengharapkan Ziarah Kasih ini, program seperti ini akan kita teruskan insya-Allah dari masa ke semasa dengan kerjasama semua pihak. Ini bukan soal politik mana-mana parti, tidak, tetapi ini soal tanggungjawab bersama untuk kita peka dan prihatin terhadap apa-apa yang berlaku dalam masyarakat kita di bawah sini, yang mana mereka berhadapan dengan keadaan yang seperti ini. Selain itu, bersempena Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang tahun ini, pelbagai program bersama komuniti turut disusun atur, termasuklah program Jelajah Merdeka bermotosikal bersama generasi muda. PRU Don Terengganu ke-15. Adakah demo salah seorang pengundi? Dah, kalau kita ni boleh ngundi, nak cek mana? Kena cek dekat My SPR Sema. Dah guna, cek dah. Boleh ngundi? Kalau boleh ngundi, cakap banyak dah guna. Kita pakat tubik ramai-ramai pergi ngundi. Yang sahih di RTM. Perkembangan sukan bola sepak Liga Super Kelantan United gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri selepas serikat seri 2-2 berdepan PDRM FC di Stadium Muhammad ke-4 Kota Baru malam tadi. PDRM terlebih dahulu berada di depan menerusi rembatan luar kotak penalti Muhammad Nabil pada minit ke-47 yang mudah menewaskan penjaga gol Kelantan United Muhammad Syahril Sari. Skuad Sang Saka Biru terus garang meledak gol kedua pada minit ke-54 menerusi penyerang import Nigeria, Uchi Akbar. Kelantan United bagaimanapun mempamerkan kebangkitan dengan memperolehi gol pertama menerusi Jose Porteria pada minit ke-55. Kemasukan S. Sharvin ternyata mengubah nasib Kelantan United sebelum beliau menghadiahkan jaringan penyamaan pada minit ke-70 sebelum kedudukan kekal sehingga tamat perlawanan. Kelantan United kini menduduki tangga ke-12 Liga dengan 8 mata selepas 18 perlawanan, manakala PDRM di tangga ke-8 dengan 24 mata. Sementara itu, Terengganu FC juga gagal memungut 3 mata penuh selepas terikat 1-1 berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Kuala Nerus. Skuad penyu terlebih dahulu memecah kebuntuan jaringan melalui tandukan Ivan Mahmud hasil hantaran Sony Norde pada minit ke-66. Bagaimanapun, keselesaan Terengganu tidak kekal lama selepas gol penyamaan pemain import Perancis Harold Golan pada minit ke-88 memastikan Negeri Sembilan pulang dengan 1 mata. Terengganu FC kini menghuni tangga ke-6 dengan 26 mata, manakala Negeri Sembilan di tempat ke-9 dengan 21 mata. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda.
Sejak zaman Nabi lagi, panji sesebuah negara adalah bendera. Ia dianggap simbol kesetiaan yang harus dihormati, seterusnya mampu mencetuskan semangat juang mempertahankan negara. Sempena bulan kemerdekaan, wartawan JAKIM Fadlina Izhar menyediakan laporan ini. Penghormatan kepada bendera merupakan bentuk rasa cinta terhadap tanah air. Menghormatinya melambangkan ungkapan syukur atas sejarah dan jasa pahlawan yang sanggup berkorban membela bangsa. Menurut Naib yang di-Petua Persatuan Ulama Malaysia, Dr. Fauzidah Rahman, kisah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang syahid ketika pertempuran kerana mempertahankan panji agar tidak dirampas musuh adalah panduan kepada masyarakat untuk lebih memahami makna maruah dan perjuangan. Ini cukup jelas kalau kita tengok dalam peristiwa peperangan Tabuk itulah, bila Nabi menyerahkan bendera itu kepada beberapa orang panglima dia, ya. Antaranya Sayyidina Ja'far, ya, yang akan pegang bendera itu, dan kata Nabi kalau berlaku apa-apa dengan Ja'far, dia berpindah pula kepada Zaid bin Harisah, dan terakhir ialah kepada Abdullah bin Abi Rawahah. Dan ini menunjukkan bahawa adanya bendera itu, kita harus mempertahankan bendera kita, hormat akan bendera kita, dan dia tidak bercanggah dengan syariat. Bendera juga menjadi simbol keharmonian kesejahteraan negara. Justru, keadaan atau letaknya sesebuah bendera itu adalah sensitif dan sangat dijaga sentimen kehormatannya. Ramai juga yang masih tidak sedar bahawa penggunaan bendera yang dipotong-potong dan diolah menjadi tudung, baju dan sampin merupakan satu perbuatan yang boleh menjatuhkan martabat dan nilai bendera tersebut. Bendera dia ada bentuk, ada cara. Kita tak boleh buat ikut apa yang kita suka. Dia ada cara. Kita kena ikut yang telah ditetapkan oleh pihak protokol, kan, protokol yang ataupun di bawah Jabatan Penerangan, bagaimana sesuatu bendera tu untuk kita kibarkan. Dia tidak boleh dikomersialkan ataupun diperdagangkan, kan, dari segi perniagaan. Kalau kita betul nak menghargai, betul kita nak memberi satu contoh ataupun kita nak menyatakan kecintaan kita pada negara, kita lihat pada ambil warna saja. Adab dalam pengendalian bendera juga harus diambil berat. Ia perlu dikibarkan dengan sempurna tanpa kesan lusuh, koyak mahupun terbalik sebagai nilai patriotisme dan mempertahankannya yang menjadi simbol kedaulatan negara ini. Menghormati bendera bukan kerana zat pada bendera itu, tetapi lebih kepada mengenang jasa para pejuang yang sanggup berkorban nyawa demi mendapatkan kemerdekaan tanah air. Bendera mempunyai nilai dan kedudukannya yang tersendiri dalam menzahirkan kedaulatan dan keagungan sesebuah tamadun sejak dari zaman Rasulullah SAW. Justru sempena bulan kemerdekaan ini, marilah kita kibarkan panji negara, yakni jalur gemilang, sebagai luahan rasa cinta kita terhadap tanah air. Fadlina Izhar, laporan JAKIM untuk RTM. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tegak perpaduan, penuhi harapan.
Bagaimana mengundi?